Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Jamilah? Saudara Hamzah Abdullah, Saudara Ilyas Muhammad, apa khabar? Salam. Saudara Ramzul Zul, salam. Saudara Abdullah Manap, Saudara Zizi Muhammad, begitu juga Saudara Muhtim, Saudara Yen Iskandar, Saudara Hani Abdullah, Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Wan Adik, apa cerita 1 juta beras? Sabar, sekejap lagi ada insya-Allah, saudara. Saudara Muhammad Fuad, apa khabar sahabat? Salam dari Gombak katanya. Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Ahmad Map, Saudara Maksu Muhammad Kapili, Salam Madani, Saudara Mat Pilah, Mat Piah Mentol, Mantin kata hadir dari Mantin, terima kasih. Saudara Haji, Haji nama tak sebut lah saudara. Saudara Ramli Abdul Rahman, Saudara Shah Ibrahim, Saudara Jalal Ali, salam satu Malaysia. Saudara Syed Wahab daripada Tanjung Piai. Saudara, apa khabar? Zack Peri-Peri. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah. Saudara Zamari LC, Rusmini dari Pontian. Saudara Pak Chu, salam dari Langkap. Jabat Pembela, salam dari Kulim Kedah. Begitu juga Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Ena Putri, salam dari Kuantan. Saudara Umi Kalsum, Saudara Hashim Alias, apa khabar sahabat? Saudara Richard Bakri, Saudara Atan, Saudara Zaidi, terima kasih. Saudara Harun, Saudara Mat Zaki, Puan Rosidah Kasim, Zafil, Anjang Man, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor. Saudara Bahar Ismail, Saudara Ramli Karim dari Keluang, Saudara Raja Zainal, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar aku? Saudara Syed Abdul Hakim Japa daripada Singapura. Moga orang Singapura sihat, saudara. Saudara Hamzah Hussein, Saudara Osman Kamil, Sofia Jusuh, begitu juga Rosini Khaldi, Salam Madani, Salam Cerita Damai, Yusuf Moyo Biru dari Sungai Ara, Penang. Saudara Azmi Omar dari Mindef, Saudara Ramzul, Saudara Roy Pa, salam dari Dungun. Tuan Haji Azad, Tuan Haji Azad, Tuan Haji Abdul Manak, apa khabar Tuan Haji? Cik Dut dari Keluang, Rubidin, apa khabar Bi? Saudara Samad Lon. Begitu juga Saudara Hashim Atan, Saudara Rizana Ani, Abdul Ghaffar Hamzah, Saudara Alias Abdul Latif, Saudara Tuan Haji Osman, Saudara Abdul Mat, Saudara Aftam, Puan Haslinda. Begitu juga Wans Adik, Saudara Zaidi Zain, Saudara Aziz Gerhana katanya. Saudara Rizana Cik Aini, Puan Robiah Husin. Begitu juga Hairul STX, salam hadir, terima kasih. Saudara Izhar, Saudara Kamaruddin Osman dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Begitu juga Sofiah Jusuh, Rusni Korengot dari Sarawak, apa khabar orang Sarawak? Saudara Mak Yusuf Ishak, Puan Kalsum, Puan Haslinda, Hamidah Kamat, Salam Madani, Nerak Porak dari Kota Kinabalu. Saudara Azhar, salam, apa khabar semua? Puan Nur Maria, Puan Hasnah, Wan Zainuddin, Anjang Man, salam dari Tanjung Karang katanya saudara. Hairul Stik, begitu juga Fuad Wakaka, salam dari Lumut katanya. Baik saudara, yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Itulah yang sempat saya santuni satu persatu. Puan Nuraini, Yaumon, Zainuddin Ismail, Saudara Muhammad Zaidi, Jai Pijo dan Fuad Wakaka dari Lumut saudara. Baik saudara. Hari ini hari Isnin, hari mula bekerja, awal minggu, bukan hari minggu, awal minggu. Minggu yang kedua, minggu yang ketiga saudara. Minggu kedua. Dalam bulan Oktober ini saudara, dan 9 Oktober hari ini saudara, dan merupakan hari yang ke-1300 saudara. Sudah 1300, negara kita masih lagi dijengah oleh virus yang tak menentu. Tapi jumlah jangkitan belum saya dapat daripada Kementerian Kesihatan. Mungkin menterinya sibuk di Parlimen hari ini saudara. Jadi bagaimanapun saya menyarankan anda jagalah diri baik-baik. Kita terus dengan e-commerce, minta izin teman-teman untuk saya mewawarkan produk-produk teman kita dalam segmen e-commerce. Andainya anda mempunyai produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011 330-41241 supaya membolehkan saya mewawarkan produk anda. Al-Azhar masih memasarkan Stangi, Al-Bakurnya saudara. Begitu juga dengan minyak wangi dari tanah Arab. Tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017
7114300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Titi. Harga masih lama lagi saudara. Teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau nakkan buah-buahan yang harganya murah lebih dari pasar, grade AAA seperti kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, dan buah-buahan tersebut dihantar terus ke rumah anda, ini untuk di Lembah Kelang saja saudara, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Akhir sekali, makanan kegemaran saya, Popiah Sirih Lady Maria. Rasanya rangup, pedas, manis dan mengasyikkan bila kita makan saudara. Harga rahmah, harga murah. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Terima kasih atas perhatian anda. Dalam segmen e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Dalam naluri kehidupan ini, kita akan berbicara tentang soal lidah, soal hati dan perasaan. Ya, saudara, sebenarnya saudara, lidah yang syarat berselawat akan berat untuk mencela dan mengumpat. Dan ini akan menyambung misi Rasulullah SAW dalam membawa rahmat. Dan sekali-sekali kita tidak akan menyakiti sama insan, sama Islam, hanya kerana perbezaan pandangan dan fahaman, saudara. Orang yang sebegini, mereka tidak senang fikirannya bila berhadapan dengan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak hati. Caranya, saudara, ialah kita fahamkan apa yang berlawanan itu. Kenapa dan apa kebaikan atau alasan yang mungkin kita tidak tahu dan kita tidak nampak, saudara. Sebagai contoh, bila saranan dan teguran kita diterima secara sambil lewa ataupun endah tak endah, saudara, maka fikirkan, kenapa perkara itu berlaku? Apa keadaan fizikal, dari segi mental, situasi, emosi orang yang kita hadapi ataupun orang yang kita beri pandangan, saudara. Mungkin dengan langkah itu kita masih tidak puas hati, tapi sekurang-kurangnya, saudara, kita dapat menenangkan hati dan tidak merasa marah atau kecewa yang keterlaluan. Dalam itu, dengan keadaan situasi tersebut, perhubungan kita masih terjaga dan tidak menjadi tegang. Baik pada kita sebenarnya, saudara, belum tentu baik pada orang lain. Itu kena ingat. Baik pada kita, baik pada pandangan kita, belum pasti baik dalam pandangan orang. Begitulah sebaiknya. Dengarlah suara pembangkang dalam diri, bukan suara pembangkang dari luar, saudara. Itu boleh menyebabkan kita memandang orang lain dengan simpati, kalaupun tidak sampai ke tahap empati, saudara. Jadi untuk menyayangi saudaramu seperti kamu menyayangi dirimu, itu adalah merupakan tuntutan hadis. Kita mesti belajar dan mendengar pandangan kilas yang berlalu dalam diri sendiri. Kita harus yakin pada diri sendiri, tidak bermakna kita tuli daripada fikiran dan emosi orang lain, saudara. Iman itu, saudara, bicaranya kasih sayang. Itu ingat, saudara, iman itu bicaranya kasih sayang. Namun sebelum itu, dengar dulu bicara orang lain melalui bicara hati sendiri dengan adil. Sangka baik, sentiasa baik, sekalipun realitinya tidak sebaik yang kita sangkakan, saudara. Ya, saudara Zari dari Pasir Mas, Kelantan. Terima kasih. Fuad Wakakah, harga mampu milik. Betul, saudara. Harga mampu milik, saudara. Baik, saudara. Kita santuni mutiara kata, saudara. Sesungguhnya, sahabat, jika kita jatuh kerana manusia, berdirilah kerana Allah. Jika kita menangis kerana ujian duniawi, teruslah senyum. Kerana ingatlah, saudara, janji-janji Allah. Kita hidup untuk Allah, bukan kerana dunia. Kita hidup, saudara, semata-mata kerana Allah, bukan kerana dunia, saudara. Dan, saudara, selalu perlu saya ingin pesankan, saudara, sesungguhnya, saudara, bidadari di syurga itu sangat cantik. Tetapi, yang jauh lebih cantik, paling cantik di kalangan mereka, adalah isteri yang kita pimpin untuk sama-sama masuk ke syurga. Itulah realitinya, saudara. Fikir-fikirkanlah, saudara, dalam segmen mutiara kata ini. Baik, saudara, kita selalu berpesan-pesan. Saya lain tak ada. Saya sentiasa berpesan pada pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Dan untuk teman-teman yang menyantuni semula live saya ini, ataupun menyunting dan dimasukkan dalam mana-mana channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak marah, tapi saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan sebelum anda masuk dalam live channel mana-mana. Saya tak mampu, saudara. Jadi, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan
anda masukkan dalam mana-mana channel. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Dan juga kalau ada sedikit berita satu dua yang matlamatnya sekadar memberi informasi. Apabila saya memberi pencerahan dalam segmen politik saudara, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara tidak bersetuju, boleh santuni, tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik dan tidak celupar atau bahasa-bahasa yang dianggap seolah biadab saudara. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis saudara. Berita pertama saudara yang saya ingin wawal pada anda, ini khususnya untuk warga yang berusia lebih 50 tahun ke atas. Anda harus berhati-hati kerana menurut laporan kaji cuaca kali saudara, dapatan saya, terdapat kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara pada paras tidak sihat meningkat kepada 9 orang berbanding kepada 5 kawasan berbanding 9 yang dilaporkan semalam saudara. Berdasarkan kemas kini pada laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS setakat jam 3.30 petang tadi saudara, Ceras di Kuala Lumpur merekodkan bacaan IPU tertinggi dengan 160 IPU. Cukup tidak sihat. Bacaan IPU saudara kalau 0 hingga 50 baik saudara, tapi kalau 51 hingga 100 sederhana. Kalau 101 hingga 200 tidak sihat saudara. Tapi kalau dah 200 sampai ke 300 itu sangat tidak sihat dan berbahaya saudara. Jadi 5 kawasan di Selangor turut merekodkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Itu di Banting 155 IPU-nya, di Shah Alam dan Kelang masing-masing merekodkan bacaan 153 saudara. Johan Setia 151 dan Petaling Jaya 132. Sementara itu dinilai Negeri Sembilan 149, Bukit Rambai Melaka 153 dan Batu Pahat Johor 112 dan turut mencatatkan IPU melebihi 100. Jadi berhati-hatilah saudara. Ini menurut imej satelit saudara yang dilaporkan bahawa terdapat beberapa titik panas yang dilihat bertaburan di sekitar kawasan Kalimantan. Itu gambarannya saudara. Saya suka juga nak mengingatkan, lupa tak termasuk dalam ni tadi saudara. Ini bagaimana saya mendapat laporan gangguan bekalan air. Ini untuk warga yang tinggal di Lembah Kelang saudara. Bahawa gangguan bekalan air seluruh negeri Selangor akan bermula pada 13 hingga 16 Oktober. Hari Jumaat saudara. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Hari penting. Kerana kerja-kerja pembaikan akan bermula jam 9 pagi hingga 11 malam. Tapi bekalan air akan terganggu sehinggalah 16 Oktober saudara. Notis pembaruan awal gangguan bekalan air berjadual berikutan pelaksanaan kerja-kerja penambahbaikan penyelenggaraan aset air di loji rawatan air Sungai Langat saudara. Jadi dalam keadaan begitu, teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang berhati-hati. Kalau ada air, mulalah simpan air sedikit saudara. Daripada 12 hari bulan sehingga 13 hari bulan sehingga 16, 3 hari saudara. Kawasan-kawasan terjejas saudara, banyak ni. Alam Damai, Damai, panjang saudara, panjang. Sui sampailah ke Toraza Action. Daripada banyak sangat-sangat, tak terbaca saya saudara. Ini boleh katakan seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Kelang Valley. Jadi teman-teman berhati-hati bila menghadapi suasana air yang mungkin terganggu bekalannya bermula pada 13 Oktober hingga 16 Oktober. Demikian menurut laporan ataupun cuipan daripada Lembaga Air Selangor saudara. Aduhai, apa nak jadi saudara? Jerbu masih berterusan. Air pula tak ada pada 13 hingga 16, 3 hari saja. 13, 16, 13, 14, 15. Dekat 3 hari, 14, 3 atau 4 hari. Sedangkan saudara, saya juga menerima laporan bahawa ribut taufan sekarang ni sedang melanda ni saat ini di Hong Kong. Tak jauh dah dengan kita saudara. Apabila barai cepat Hong Kong mengeluarkan amaran taufan T8 yang dinaikkan tarafnya sejak semalam, iaitu taufan Koinu, dan telah pun menghampiri wilayah tersebut. Sisi persekolahan, penerbangan di Hong Kong dibatalkan.
apabila angin mencapai kelajuan yang agak tinggi, saudara. Isyarat angin kencang nombor 8. Nombor 8 itu northeast gale atau ribut berkuat kuasa. Jadi artinya angin ribut akan berlaku di Hong Kong. Kalau Hong Kong tu berlaku, saudara, maka dia dekat dah. Dia kepulauan Hong Kong, akhirnya sampailah kepada negeri kita. Tak jauh. Kita dengan Hong Kong ni dalam lebih kurang 2 jam saja kalau naik kapal terbang, saudara. Sementara itu, agensi cuaca di Jepun pula. Aduhai, nak jadi apalah dunia ni, saudara. Hong Kong ribut, di apa yang berlaku di tebing barat berperang, Rusia, Ukraine berperang, dan di Jepun apabila agensi meteorologi Jepun hari ini mengeluarkan amaran tsunami di beberapa lokasi susulan berlakunya kejadian 2 gempa bumi. Di Jepun sudah berlaku dua gempa bumi. Amaran itu merupakan tahap paling rendah dalam sistem amaran, tapi kerana pagi tadi gempa bumi berukuran 3.5 skala Richter turut melanda utara wilayah Wakayama. Gegaran pada pukul 18 pagi, tempatan kedalaman 70 km pada timur di Jepun. Jadi dalam keadaan begitu, Jepun akan berlaku tsunami, perang berterusan di Ukraine dengan Rusia, di tebing barat, saudara. Sebab itu saya mendapat laporan. Ini gambarannya besar kemungkinan dalam suasana begini, saudara, pasaran saham global, termasuklah negara kita sekarang ni berada dalam keadaan berisiko terkesan. Seandainya konflik di Asia Barat antara Hamas dan Israel berterusan dan tiada penghujungnya, saudara. Menurut Kenanga Research, saudara, dalam satu nota penyelidikan dia berkata pasaran saham, bond dan komoditi global, masuklah harga sawit dan sebagainya, saudara, pastinya tidak balas terhadap serangan pasar saham seluruh Asia Barat suram dengan indeks penanda aras pasar saham Israel di Tel Aviv dan sebagainya dalam keadaan yang tidak menentu. Ekonomi dunia semakin syarat, saudara, dan ini juga akan mengheret pasaran wang, mata wang kita juga akan turut mengurung, saudara. Itu gambarannya. Sedangkan 4 hari lagi yang berhormat Perdana Menteri akan membentangkan bajetnya. Ke mana kedudukan ekonomi negara kita, itu keadaannya. Sebab itu kita berdoalah agar negara ini usailah dari peperangan. Ini konflik yang berlaku di Ukraine dengan Rusia, di tebing barat, di antara Gaza dengan Palestin, antara Palestin dengan Hamas. Begitu juga saya dipahamkan ada lagi di negara di blok Afrika, di Angola dan sebagainya sedang bergolak juga, saudara. Mudah-mudahanlah kita di negara Asia ini dapat tenteramkan keadaannya, saudara. Baik, saudara. Balik pada negara kita sekarang ni, saya ucapkan tahniah kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Kabarnya ia telah pun memulakan siasatan berhubung kepincangan dalam pengedaran beras negara selepas ia berjaya membongkar kegiatan penipuan pembekalan sejumlah 28,000 tan beras, itu bernilai sekitar 100 juta ringgit di negeri Kedah. Kegiatan penipuan itu terbongkar apabila SPRM mengesan berlakunya aktiviti yang mencurigakan dan adanya unsur rasuah membabitkan sebuah syarikat yang mendapat kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri Kedah, saudara, bernilai 100 juta. Pengarah kanan siasatan SPRM, Datuk Seri Syamuddin Hashim, ketika dihubungi oleh Berhentian Harian secara ini, memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jadi berdasarkan kontrak, syarikat tersebut katanya membuat pinjaman bank kira-kira 30 juta sebagai pembiayaan projek beberapa tahun lalu. Jadi menurutnya pengarah syarikat itu bagaimanapun berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri itu untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan beras tahun. Itu ia bernilai lebih kurang 100 juta. Tapi bekalan itu tidak dibuat. Syarikat terbabit juga dikatakan sudah pun menerima jumlah kira-kira 30 juta menerusi beberapa transaksi. Suspek juga dikatakan sudah mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran palsu kepada pihak bank untuk proses permohonan pembiayaan pinjaman, kata SPRM, saudara. Jadi unsur-unsur rasuah nampaknya berterusan lah. Sebab itu sekarang, saudara, dalam keadaan kita mengalami permasalahan sistem makanan, ini
keterjaminan makanan yang agak sukar, agak sulit yang kita alami. Kita masuk era yang tidak pernah terjangka oleh fikiran kita. Dan sudah sampai masanya pihak pimpinan negara memikirkan, khususnya kerajaan Madani saudara, untuk kita mengadakan kawalan, catuan, pembelian atau kelayakan untuk membeli barang-barang keperluan yang bersubsidi. Seperti gula, beras, tepung, minyak masak, petrol, diesel dan sebagainya yang hanya dikhususkan untuk rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengalaman biru. Mereka ini saja yang layak membeli. Tapi untuk mereka daripada negara luar, negara-negara jiran tapi tidak memiliki kad pengalaman biru, mungkin ada yang menggunakan kad pengalaman merah sebagainya, maka harga yang dikenakan kepada mereka bukanlah harga bersubsidi. Dan secara itu sepatutnya dilakukan sebab sekarang ni kita harus jaga rakyat kita sendiri saudara. Sebab saudara jangan ingat saudara bahawa kadang-kadang kita baik-baik sangat, orang datang, mereka bebas, mereka punya wang, dan kadang-kadang pembelian mereka juga melampau-lampau hingga mengakibatkan terjejas keterjaminan makanan dalam negara kita, terutama barang-barang ataupun makanan yang disubsidikan oleh kerajaan. Janganlah biarkan orang luar pula dapat subsidi. Subsidi ni untuk rakyat kita. Saudara, ini kena jelas sebab dari rakyat, ia datang kepada rakyat lah ia sepatut diberikan. Kerana subsidi itu datang daripada kantung poket rakyat, saudara. Sebab kalau saya lihat sendiri, macam di Indonesia, kalau saudara naik train, sekarang ni ada dia punya kereta api laju dari kota Jakarta ke Bandung. Kalau anda tidak mampu memperlihatkan atau mempamerkan kad kewarganegaraan, maka anda besar kemungkinan tidak akan mendapat harga yang sebagaimana ditawarkan pada rakyatnya. Itu macam sekarang ni kata train murah daripada kota Jakarta ke Bandung. Untuk rakyat dia murah. Tapi kalau kita pergi, saya dipahamkan, kita kena bayar harga yang mahal lah. Sepatutnya kita laksanakan sebegitulah. Saya bukanlah nak marah pada orang. Tidak, itu sewajarnya. Itu adalah tindakan wajar yang dilakukan oleh pimpinan negara tersebut. Kita harus mencontohi sesuatu yang baik. Saudara, dan sejak dibawa pulang ataupun pemulangan semula daripada Amerika, iaitu Roger Ong, saya melihat banyak orang bertanya dengan saya kenapa saya tak ulas. Saya kata saya kena perhatikan satu-satu sebab akhirnya kita melihat tekad itu Perdana Menteri ke-10 PMX melakukan segala apa yang perlu semata-mata untuk mendapatkan kembali dana 1MDB daripada syarikat Goldman Sachs. Itu lebih penting dahulu sebab wangnya banyak. Jadi kerajaan perpaduan sekarang ni mahu mengembalikan semula dana tersebut kepada rakyat untuk banyak keperluan yang kita gunakan. Jadi sebab itu PMX kita ni sekarang ni sedang mendesak untuk rundingan semula perjanjian yang dulu dipersetujui oleh Perdana Menteri terdahulu, yang kita merasakan tidak wajar. Sebab itu beliau telah pun melantik Datuk Johari Ghani untuk menjadi perantara berbincang dengan syarikat Goldman Sachs. Sebab bagi saya lah, saya merasakan tindakan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu wajar. Sebab wang negara yang diseleweng, yang disonglap oleh Goldman Sachs itu perlulah dipulangkan balik. Dan sebab itu, saudara, kepulangan Roger Ong sebagai saksi utama dalam kes YNDB pastilah akan meningkatkan peluang pada negara kita untuk mendapatkan pulangan kewangan kita yang sepatutnya daripada Goldman Sachs. Bukan dengan harga tawaran, tak ada. Kalau kamu dah curi 10 juta, bayar balik 10 juta. Ini bukan 10 juta saya. 29 bilion saya. Itu keadaannya. Dan banyaklah. Kita tunggu, tapi hari ini perbicaraan berjalan di Mahkamah Putrajaya. Tapi Roger Ong masih belum dikemukakan sebagai saksi utama, belum lagi saudara. Sebab itu bila ada orang bertanya tadi di Parlimen, di Putrajaya orang berjumpa dengan Menteri, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, beliau menyatakan bahawa sebarang pertuduhan ke atas bekas pegawai bank Goldman Sachs, iaitu Roger Eng Chong Hua, berhubung dengan skandal YNDB, itu bergantung pada hasil siasatan pihak berkuasa. Jadi katanya buat masa ini terlalu awal untuk beliau menjangkakan sama ada
Robert ini akan didakwa di negara ini ataupun tidak. Namun antara objektif yang diberi penekanan ialah bagaimana lelaki berkenaan boleh membantu untuk mengembalikan semula aset milik rakyat. Beliau mengesahkan bahawa Raja Eng dibawa pulang ke Malaysia oleh pasukan polis Diraja Malaysia PDRM, dan perancangan itu telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Rundingan demi rundingan dilakukan, saudara. Itu apa yang berlaku pada negara kita. Kita tunggulah, saudara, pengumuman demi pengumuman yang akan dibuat oleh pimpinan negara. Baik, saudara. Saya yakin saudara tentu ingin mengetahui banyak cerita hari ini sebab saya pun berada di parlimen, saudara. Tapi bagaimanapun, sebagai yang saya jangkakan adalah berlaku sedikit tapi taklah berterusan. Apabila masih lagi ada ciri-ciri unsur-unsur petikaman lidah antara Ketua Pembangkang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, saya merasakan tak ada keberuntungan untuk rakyat pun. Tapi itulah juga yang dijelemakan. Sebab itu hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri dan Sri Anwar Ibrahim dia membidaslah Ketua Pembangkang dan Sri Hamzah Zainuddin supaya lain kali katanya kena baca jawapan apa saja yang beliau lontarkan di luar negara itu, bukan sekadar cut and paste, potong tampal, kena baca keseluruhan. Sebab itu beliau menyarankan ahli parlimen laru itu supaya membaca keseluruhan temu bualnya bersama CNN sewaktu lawatannya ke Amerika menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 3 minggu lalu. Cik Anwar berkata, itulah susulan dari pertanyaan Datuk Hamzah Zainuddin dalam soal tambahannya. Kononnya Perdana Menteri tidak menjawab dengan baik berkenaan kerangka ekonomi madani semasa wawancara bersama CNN. Itu pun nak jadikan isu, saudara. Bagi saya yang paling penting sekarang ni perbincangan tentang rakyat. Begitu juga tadi juga saya lihat ahli parlimen di Tanah Merah isu gambar vape. Dia kata dia tak isap vape tapi gambar tu salah tangkap, orang menuduh bahawa itu vape, sebenarnya itu pen katanya. Dah itu pun mengambil masa di parlimen, saya ingat dah 15 minit. Bagi saya itulah ciri-ciri remeh. Saya agak besok tak adalah yang muka-muka pula ni. Saudara, sebab hari ini saya melihat bagaimana kesedaran seluruh ahli parlimen terhadap suasana yang sedang berlaku di tebing barat, saudara. Saudara, untuk pengetahuan saudara, saat ini warga Palestin sedang dikeronyok dengan ledakan bom demi bom apabila kumpulan bersenjata daripada Israel menyerang Lebanon, dan Hizbullah juga membalas tembakannya. Sekarang ni sejak semalam, sejak kemarin lagi berbalas tembakan antara bom antara dua pertubuhan tersebut yang akhirnya meragut ribuan nyawa rakyat di Palestin. Kemarin pejuang Hamas melancarkan serangan di bandar Israel sehingga menyebabkan kira 700 warga Israel dilaporkan terbunuh. Sementara 300 pula warga Palestin turut terbunuh. Jadi serangan itu akhirnya menimbulkan kebimbangan bahawa konflik besar akan terus berlaku di antara Israel dengan puak lain yang menentang mereka. Termasuklah Hizbullah, Hamas di Lebanon. Itu kumpulan Hizbullah ini adalah kumpulan bersenjata yang disokong oleh Iran, saudara. Saya bila tengok gambar-gambar tu ngeri pun ada, sedih pun ada, marah pun ada. Apabila mereka melakukan tindakan yang sebegitu, dikeronyok habis-habisan, saudara. Dikeronyoklah tu pembantaian warga Palestin. Memanglah tak tahu nak cakap apa lagi, saya geram saya, saudara. Tapi biarlah. Itu sebab sekarang ni ini peperangan antara dua pertubuhan sebut antara warga Palestin menuntut hak mereka. Dan warga Israel, Yahudi ni pula dibantu pula dari negara-negara besar. Dan hari ini bila ada campur tangan daripada penentang mereka macam Iran, macam Turki, tentulah konflik itu akan berterusan. Sebab itu sekarang tadi saya agak bersyukurlah, saudara, apabila Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi mewakili kabinet. Beliau itu pun saya agak terkejut juga bila beliau membawa usul sebenarnya. Sebelum dia nak bangkit membacakan usul, tiba-tiba ada pula Mamat daripada Parti Pembangkang duk mengatakan usul ni bagilah tempoh sekurang-kurang seminggu. Orang tengah berperang, kita harus mengeluarkan kenyataan. Tiba-tiba kena bagi notis lah. Ini soal hidup mati rakyat di tebing barat, saudara.
Bukan boleh nak bagi notis. Konon-konon kalau bagilah kesempatan untuk pihaknya menyediakan bahan-bahan untuk berhujah. Nak berhujah buat apa? Nyatakan pendirian saja. Itu keadaannya saya. Tapi bagaimanapun, saya agak bangga melihat Presiden UMNO begitu tegas. Bahawa apabila Dr. Zahid Hamidi mewakili Kabinet menyatakan bahawa kerajaan Malaysia kekal berpendirian. Bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak yang bebas daripada pendudukan haram Israel. Dan ini termasuklah tanah yang dirampas, dikembalikan dan membentuk negara merdeka serta berdaulat dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Selaku Timur Menteri Datuk Zahid Hamidi kata perjuangan membebaskan tanah dan hak rakyat Palestin akan tetap menjadi salah satu tunjang utama dasar luar kerajaan Malaysia. Jelas cara? Dia katanya negara akan terus menyokong segala usaha yang konkret dan realistik, bukan igawan, untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik antara Palestin dan Israel. Jadi bagaimanapun, katanya penyelesaian itu hendaklah berdasarkan pada peruntukan undang-undang antara bangsa dan resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta memenuhi trust-trust yang dinyatakan terdahulu. Ini lama saya. Dah 70 tahun berperang, saya tak habis-habis. Ia juga termasuklah memberi sokongan terhadap keabsahan rakyat Palestin untuk membentuk sebuah negara yang bebas dari pencebuhan Israel yang berterusan dalam meluaskan penempatan Yahudi di tebing barat. Itu jelas Datuk Seri Zahid Hamidi berucap dalam parlimen saudara. Dia bila parlimen mewakili kabinet, Datuk Zahid Hamidi berucap itu menampakkan bahawa itulah ketetapan kerajaan. Dia katanya, apa pun dalam keadaan sekarang, kita sudah tidak boleh lagi bertolak ansur dengan kekejaman yang terpapar di hadapan mata kita bagaimana Zionis melakukan kekejaman terhadap warga Palestin, saudara. Dan hari ini juga, ini kali kedua. Saya ingat dulu, satu ketika dulu pernah waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri, pernah seluruh ahli-ahli parlimen bersatu suara. Dan hari ini, saya melihat sekali lagi, seluruh warga, ahli-ahli parlimen, tak kisah daripada pembangkang atau penyokong kerajaan atau pimpinan negara, mereka bersolidariti dan menunjukkan ukhuwah yang satu. Mereka mengenepikan soal peribadi, mereka menepikan soal perbezaan pandangan, mereka mengenepikan soal ideologi politik, semua bersatu di bawah satu bumbung untuk menzahirkan sokongan terhadap kekesalan mereka atas kekejaman rejim Israel terhadap warga Palestin. Saya bersyukur saudara, warga daripada DAP pun menyokong. Itulah untungnya bila kita dah berpadu. Ini orang duk kata macam-macam, tapi boleh katakan seluruh. Saya dengar ucapan-ucapan daripada wakil daripada parti DAP. Mereka juga menentang kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin. Sekarang ni dah, saya nampak, sekarang ni dah wujud satu persefahaman yang nyata dan jelas, saudara. Jadi, saya melihatlah macam Syed Ibrahim Ledang berucap, beliau mewakili pengurusi kaukus parlimen berhubung tentang Palestin. Begitu juga Lee Chuan Hao. Saya dengar ucapan saudara Lee Chuan Hao. Ini wakil Ipoh Timur. Beliau merupakan daripada parti DAP. Katanya saudara, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap Israel memandangkan keganasan yang dilakukan oleh rejim Zionis itu sudah berlarutan sejak sekian lama dan mengorbankan banyak nyawa. Jadi dia kata kita boleh keluarkan 100,000 resolusi di mana-mana peringkat multilateral, tapi kita perlu pastikan tindakan diambil dan pastikan undang-undang antarabangsa terpakai sama ada untuk semua, termasuklah rejim pengganas Israel. Bukan sahaja saudara Lee Chuan Hao. Ini jangan lupa saudara, RSN Ryan, itu ahli parlimen Jelutung. Dia mencadangkan agar Malaysia segera menghantar misi bantuan perubatan kepada mangsa di Palestin yang mengalami kecederaan disebabkan tindakan kejam Israel. Pada masa sama, dia mencadangkan, dia ingin tanya, adakah kita bercadang menyediakan pasukan pengaman Malaysia untuk dihantar ke Palestin bagi melindungi mangsa yang dizalimi oleh Israel. Saya nampak saudara, sama ada mereka daripada DAP dan semua sudah toe to the line. Sudah satu suara saya nampak.
Sebab itu saya lihat kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri juga jelas. Malaysia, kata Perdana Menteri, akan terus bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin. Dan tegas. Itu katanya. Bahawa kita tidak boleh tolak ansur untuk melihat kekejaman dilakukan. Sehubungan dengan itu, kerajaan juga telah pun mengeluarkan dana sejumlah 1 juta ringgit menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin sebagai tindakan segera kerajaan Malaysia susulan serangan Israel ke atas rakyat di semenanjung Gaza itu Palestin. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid Hamidi, dia kata penyaluran bantuan itu dikendalikan oleh Kementerian Luar. Ini adalah sebagai tanda solidariti dan beliau menyeru semua ahli-ahli yang berhormat iaitu ahli parlimen yang berada di Dewan hari ini secara untuk turut sama-sama menghulurkan sumbangan dalam tabung yang disediakan di luar Dewan atas persetujuan speaker. Dan hari ini saya melihat semua ahli-ahli parlimen turut membuka kocek mereka dan memasukkan wang dalam tabung-tabung disediakan sebagai tanda solidariti. Saya cukup bangga hari ini saya. Sepertinya sekarang bila kita melihat kekejaman, kita tidak akan mampu untuk mengizinkan kekejaman dilihat di depan mata kita. Dan sebab itu katanya, Solidarity for Palestine. Jadi semua media-media harus mengutamakan Solidarity for Palestine di setiap media masing-masing. InsyaAllah katanya. Bukan satu pihak je nak buat himpunan. InsyaAllah hari Jumaat ini, kita tidak memerlukan mana-mana parti politik atau mana-mana pertubuhan menganjurkan perhimpunan menyokong Palestin. Tapi kita semua bersama-sama akan turun bagi mendukung perhimpunan Palestin. Jadi hari Jumaat nanti saudara akan diadakan satu himpunan besar-besaran. Warga, kita akan beritahu, kita akan wawarkan. Artinya kita menentang keganasan. Kita tidak boleh melihat apabila keganasan, pembantaian sama manusia dilakukan. Syabas, kerajaan Malaysia hari ini menyatakan sikapnya. Tidak lagi macam dulu, tapi hari ini semua ada di parlimen. Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini, saudara. Jadi sebab itu kuranglah sikit hari ini parlimen tu berbarah yang bukan-bukan. Saudara. Baik, saudara. Itulah laporan yang dapat saya nyatakan berhubung tentang Palestin. Hari ini, saudara, saya nampak bahawa banyaklah isu-isu telah dibangkitkan di parlimen. Antaranya lah tentang tuntutan pimpinan, tuntutan orang ramai agar program latihan khidmat negara untuk diadakan semula sebab mahu warga kita bersiap siaga. Apa yang berlaku di Palestin juga, kita seriau juga. Kalau kita tidak menyediakan anak-anak muda kita dengan ketabahan, kekentalan jiwa untuk menentang segala keganasan, menentang segala musibah secara yang dilakukan oleh sesama manusia. Jadi hari ini, Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Hassan selaku Menteri Pertahanan telah pun mengumumkan bahawa program latihan khidmat negara yang dimansuhkan pada tahun 2018 akan dilaksanakan semula. Tapi bukanlah cara lama, saudara. Cara lama duduk dalam kem-kem yang diwujudkan oleh sektor swasta. Tapi kali ini kaedahnya agak berbeza, iaitu 90% latihan ketenteraan, 10% lagi adalah untuk pemikiran, mental dan sebagainya. Latihan akan dilakukan di 13 buah kem tentera wataniah selama 45 hari, saudara. Cik Pak. Jadi menurutnya 13 kem itu yang tersedia ia mampu menampung kapasiti pelatih sehingga 4,000 orang pada satu sesi. Jadi kerajaan sudah pun memikirkan untuk meneruskan program latihan khidmat negara. Dan Jemaah Menteri pada 2021 dulu pun sudah pun meluluskan supaya ia dikaji semula dengan cara baru untuk kita meneruskan PLKN. Jadi satu jawatan kuasa khas dibentuk oleh Kementerian Pertahanan untuk mengkaji bagaimana cara kita hidupkan semula PLKN. Tetapi dengan template, itu acuan baru di mana PLKN dulu dilakukan di banyak kem. Tapi sesi ini, sekarang ni dia kata dia akan lakukan secara template yang baru. Syukur Alhamdulillah, saudara. Jadi warga kita, anak-anak muda kita akan dibentuk siasah dirinya melalui program latihan khidmat negara, saudara. Baik. Itu soal jati diri anak bangsa. Dan hari ini, saudara, memanglah kita parlimen sebagaimana yang saya jangkakan, alhamdulillah, bahawa parlimen hari ini, ramai ahli parlimen menyuarakan kebimbangan mereka berhubung tentang kos sara hidup yang semakin meningkat. Jadi hari ini, menurut Timbalan Menterinya, Senator Fauziah Saleh,
Dia kata mulai hari ni, setiap hari sekarang ni katanya, seramai 2,200 penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup turun memantau bekalan makanan dalam negara. Ada 2,200 orang. Jadi saudara boleh berjumpa dengan mereka, mengadu jika ada berlaku ketimpangan, saudara. Demikian menurut Senator Fauzal Saleh. Seramai 900 pegawai pemantau harga juga ditempatkan di seluruh negara bagi memantau harga barangan asas. Jadi katanya kita ada 2,200 pegawai kuasa dan mereka turun setiap hari untuk memantau. Dan pada masa sama kita juga ada 900 pegawai yang memantau harga yang turun, memeriksa harga di premis seluruh negara katanya. Jadi katanya dalam keadaan begini, pihak kerajaan serius untuk menangani masalah tentang kos sara hidup yang semakin meningkat. Itu sebagai jawapan kepada, sebagaimana saya kata semalam, iaitu Datuk Seri Doris Sophia, anak Brody, iaitu wakil daripada Seri Aman, yang bertanya kepada beliau sebagai kerajaan apa telah dilakukan. Dan agak mengembirakan saya apabila secara berterus terang Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Abang Mat Sabu, beliau menyatakan bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menegaskan jumlah stok bagi menampung keperluan beras negara ketika ini mencukupi bagi tempoh sehingga 5 bulan. Saya kena ingat, saudara, bila seorang menteri itu menjawab di parlimen, itu adalah realiti. Dia tak boleh berbohong. Kalau dia bohong, dia akan dikenakan tindakan tata tertib. Sama ada kamu betul ke tak betul, tapi kalau kamu berbohong di parlimen, maka tindakan akan diambil terhadap kamu. Sebab itu hari ini kenyataan di parlimen itu telah pun digazetkan, dihansetkan. Jadi kalau berlaku kepincangan, maka dia boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sebab itu apabila Menteri Datuk Seri Abang Mat Sabu, dia kata berdasarkan status semasa kedudukan stok beras negara, jumlah stok bekalan sehingga 3 Oktober adalah sebanyak 820,482 tan. Itu beras yang ada, saudara. Jangan risau sangat. Ia terdiri daripada 250,000 tan stockpile, itu simpanan stok. Dan 570,482 tan stok dagangan semasa. Jadi katanya sejak pelancaran program khas beras putih tempatan pada 20 September lalu, sebanyak 708,978 kampit beras putih tempatan seberat 10 kg telah pun diedarkan di seluruh Semenanjung. Saudara, jadi rantaian peruncit seperti Pasar Raya, premis serta outlet Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dan Lembaga Pertubuhan Peladang telah pun laksanakan. Bernas, itu Padi Beras Negara, telah mengumumkan pelarasan harga jualan beras putih import. Ini kena ingat saya, BPI, beras putih import di pintu gudang seluruh negara daripada RM2,350 setan metrik kepada RM3,200 setan metrik berkuat kuasa 1 September. Sebab itu harganya naik. Jadi menurutnya harga jualan beras putih import akan diselaraskan oleh Bernas dari masa ke semasa tertakluk pada harga pasaran global. Itu tentang beras. Jadi artinya beras putih tempatan cukup stok. Tapi kalau yang importnya itu terpulanglah. Sebab kerajaan tidak bolehlah nak menekan dengan harga. Kalau nak tekan dengan harga, kerajaan kena bagi subsidi. Itu beras putih import. Sedangkan saudara tahu, kalau daripada India, sudah pun melonjakkan dia punya cukai. Negara-negara luar pun semua barangan beras daripada pasaran antarabangsa meningkat terlalu tinggi. Ini merupakan harga yang tertinggi sejak 28 tahun lamanya, saudara. Jadi, beras putih tempatan kekal. Kalau ada kenaikan, menurut Datuk Senator Fauziah, pegawai di kementerian sedang pun berada di seluruh negara untuk memantau. Siapa saja meletakkan harga yang mahal, pasti mereka akan diambil tindakan. Kalau mereka sorok, mereka akan ambil tindakan. Jadi kalau tak ada, maka Fama, lembaga pertubuhan peladang akan dikerahkan untuk menghantar. Saya haraplah supaya isu beras ini segera diusaikan, saudara. Baik, itu tentang kedudukan beras. Saya dah bagi laporan, saudara, di parlimen hari ini, PLKN dan sebagainya. Kita masuk sedikit politik, saudara. Banyak orang bercakap tentang apa yang berlaku
di Pelangai, saudara. Dan kita akan menghadapi pilihan raya di Kemaman. Tapi kena tunggu. Hari ini speaker tak buat kenyataan lagi. Mungkin, saudara, mungkin mahkamah belum menghantar surat resmi ke Dewan Rakyat bagi membolehkan speaker buat pengumuman Dewan kerusi parlimen itu kosong. Dia punya prosesnya, mahkamah akan bagi tahu pada speaker, itu Tan Sri Johari Abdul, kemudian Datuk Jo akan mengumumkan, hantar surat pada Suruhanjaya Pilihan Raya, maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan menggazetkan. Perlunya diadakan pilihan raya bagi kawasan Kemaman. Waktu itulah baru kita dapat tahu bila tarikh dan sebagainya. Sekarang ni tunggu sabar dulu. Cuma mengulas tentang pilihan raya di Pelangai, saudara, apabila orang mengatakan bahawa menuduh kononnya Barisan Nasional menurun dia punya majoriti, jadi dijawab oleh Presiden UMNO. Ini jelas, saudara, sebab dia kata kita memahami bahawa memang ada penurunan majoriti, tetapi puncanya ialah sebabkan oleh fitnah yang melampau. Dan itulah sebagai sesuatu tindakan dengan isu-isu negatif yang dilemparkan oleh pihak lawan sepanjang kempen pilihan raya. Itu gambaran sebenarnya. Jadi sebab itu beliau menganggap kemenangan di Pelangai bukanlah kemenangan yang kecil semata-mata. Dalam pilihan raya kecil, mana-mana calon pun, jika mereka diterjah dengan pelbagai fitnah dan isu, pastilah katanya situasi akan menyebabkan majoriti itu terjejas. Namun yang penting ialah kemenangan itu bukan kemenangan yang kecil. Kita berterima kasih kepada kepimpinan Barisan Nasional Negeri, bahagian dan rakan-rakan daripada semua. Dan saya melihat, secara terus terang saya katakan, bahawa apa yang termetrai di pilihan raya Pelangai sudah pun mencipta sebagaimana UMNO Barisan Nasional memperolehi kemenangan di 7 parlimen kecil serta di 2 Dewan Undangan Negeri di Negeri Melaka dan Pahang. Saat itu UMNO bekerjasama dengan PAS. Tapi kali ini apabila bekerjasama dengan Pakatan Harapan, nampaknya undian semakin meningkat, khususnya di kalangan warga bukan Melayu, saudara. Dulu selalu saya katakan, pilihan raya yang ke-14, yang ke-15, kita mengharapkan mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Memang tidak dapat pun, not even, tidak 5% pun tak ada. Sebab itu kita kalah teruk. Tapi kali ini saya melihat macam mana di Pelangai, 95% pengundi bukan Melayu sudah pun menunjukkan solidariti mereka berada bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional. Itu faktanya, saudara. Cuma sekarang ni, saudara, ini saya nak beritahu, saudara, apabila adalah cabar-mencabar antara pimpinan, sebab itu warga semakin letih lah, saudara. Warga peringkat akar umbi, mereka saya dapat kiriman banyak hari ni. Beratus lah, saudara. Teman-teman menghantar kiriman, bertanya dengan saya, kenapa benda begitu boleh terjadi dan sebagainya. Apabila adanya warga dalam UMNO sendiri yang konon-konon nak ajak berdebat lah dengan Presiden. Saya kata, perlu apa nak berdebat? Kalau kita sebagai ahli peringkat bawah, kalau you menteri pun nak berdebat dengan Presiden, itu bukan lawan you. Kerana sebagai Presiden, ahli-ahli di seluruh negara telah pun meletakkan harapan melantik beliau sebagai Presiden. Itu kursi yang tidak boleh dicabar. Nak cabar bila ada musim pemilihan. Tak lama pun, setahun 2 tahun lagi, rasa-rasa kalau kuat sangat, lawanlah. Ini konon-kononnya nak ada perdebatan. Saya kata debat nak buat apa? Perlu apa ada perdebatan terbuka berhubung tentang parti kita supaya orang tahu. Retinya nak selak kain sendiri. Tengok siapa panjang, siapa pendek. Itukah cerita dia? Saya rasa ini satu tindakan yang, tak maaf lah, saudara, yang mencabar bukan orang lain, sahabat saya juga. Jadi yang dicabar Presiden. Apakah UMNO ini Tok Jonggos dia betul ke dia kata PAS nak calonkan Tuan Mahathir? Saya tak tahu. Tapi kabar-kabar dengan kabarnya sekarang ada perbincangan. Tapi soalnya dalam kita ini parti kita sendiri tiba-tiba nak adakan debat secara terbuka. Nak debat buat apa? Apa isu dia? Dia kalau isu kenaikan harga barang, kepentingan rakyat, okey. Tapi kalau sekadar politik, hanya kerana UMNO, apabila kamu dah tak ada jawatan, jangan lupa kamu ada juga jawatan dalam parti, tapi kamu bukan ketua bahagian. Kena sedar dirilah. Sekarang okey, kamu boleh membuat keputusan. Saya tak menyokong UMNO memilih untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Itu kamu punya keputusan secara individu.
Tapi jangan heret warga untuk mengikut kehendak kamu. Sebab majoriti bersetuju. Jadi sekarang ni saya hairanlah. Mereka ni kadang-kadang saya rasa ada kalanya saya merasakan ada pun tak menambah, malahan menambahkan masalah. Kita ingatkan, kita lantik dia, dapat jawatan tertentu dalam parti, boleh menyokong. Ingatkan dengan fikiran, balik daripada luar negeri, universiti terkenal. Rupanya kadang-kadang mereka lebih dangkal lagi. Saya cakap terus terang, lebih dangkal pemikirannya. Sebab itu, politik ni saya nak jelaskan kepada anda. Selalu saya katakan, dalam politik, 2 campur 2 tidak pastinya 4. Itu dalam politik saya. Kalau orang di akademik, mereka belajar daripada Harvard, belajar daripada Oxford, 2 campur 2 mesti 4. Tapi dalam politik saya, 2 campur 2 adalah 3 campur 1. 2 campur 2 jawapannya adalah 5 tolak 1. 2 campur 2 jawapannya adalah 6 tolak 2. Memang sama, tetapi bukan semestinya 4. Ini gambarannya saudara. Tapi kita kena nak berdebat dengan presiden. Lu siapa? Aduh, kadang-kadang saya tengok. Saya tadi berkesempatan lah jumpa dengan Presiden UMNO. Saya tanya dengan beliau, saya kata, apa dia nak buat debat-debat ni? Dia kata, biarlah kalau orang dah cabar kita, tak perlu dilayan. Tak payah nak layan. Sebab your status as a president of the party. Takkan kita nak letakkan rendah sangat martabatnya saudara. Sebab tu sekarang ni, saya dapat kiriman saudara. Dia kata, cukup-cukup lah. Dia kata, kalau kita banyak tindakan merugikan parti, tak ada beri manfaat apa pun. Dan akan orang dapat melihat kita ni asyik bertelagah. Lebih bertelagah. Jadi nak tunjuk pada siapa kehebatan kita. Kononnya kita boleh lawan pucuk pimpinan parti. Lu siapa? Itu keadaannya. Jadi orang lain, musuh parti akan bertepuk tangan. Dan saya haraplah, orang yang ada dalam parti ni, ikutlah aturan. Kamu ada kesempatan bersuara. Konon-kononnya tidak diberi kesempatan oleh presiden bercakap. Apa hal? Apa halnya? Duduk, tunggu, bercakap terus terang. Saya tidak yakin bahawa kamu akan dihalang untuk bersuara. Sebab kamu diberi kepercayaan oleh ahli, kamu dipilih oleh ahli untuk berada dalam ketumbukan majlis tinggi, bersuaralah. Aduhai. Dia kadang sekarang ni apa tindakannya seolah-olah banyak teman-teman mengatakan bahawa ini tindakannya seolah membantu pihak musuh. Kerana kita sedang berhadapan dengan pilihan raya di Kemaman. Kita baru menang. Baru sembuh lah orang kata. Baru orang kata tohoyong hayam pening-pening lalat saudara. Agak lega sedikit. Masih dalam keadaan mamai. Sedar diri kita parti yang ditolak oleh rakyat. UMNO cuma menang 26 kursi saja dalam pilihan raya yang ke-15 dulu. Sedar diri. Dan kamu sendiri pun bertanding pun kamu kalah. Ni sekarang kamu nimbulkan masalah pada parti. Kalau itu keadaannya, saya tak tahulah. Saya rasa ini orang yang tak layak untuk disanjung sebagai pemimpin. Kita ingatkan dia berada di luar negeri, balik dengan ilmunya, boleh kita menumpang sikit. Ini tidak. Kamu menimbulkan masalah. Kamu tak ada apa pun dalam jawatan. Kamu bukan ketua bahagian. Nak kata kamu sehebat, mana bahagian kamu pimpin? Tak ada pun. Sayanglah saudara. Kononnya sayang pada parti. Sayang sangat mana? Apakah sayang kamu pada parti itu sama dengan sayangnya presiden pada parti? Sayangnya ahli pimpinan majlis tinggi, timbalan presiden, naik-naik presiden, ahli majlis tinggi yang lain. Sayangnya ahli ketua-ketua UMNO bahagian terhadap parti. Kami lebih sayanglah. Sebab itu secara normal dia perasan je lebih. Kamu diberi kesempatan. Bolehlah orang pergi, orang sanjung, ucapan baik. Tapi tak semestinya kamu boleh diangkat sebagai pemimpin yang sewibawa dengan presiden. Ini kadang-kadang kita bercakap orang marah dengan saya. Saya bukan nak membodek presiden. Tapi realitinya presiden bergelumang dalam politik berpuluh tahun. Kamu baru balik dari luar negeri berapa tahun. Tiba-tiba nak tunjuk hebat. Sebab pandangan kamu tidak disantuni, kamu nak marah. Gunalah salurannya. Itu keadaan saya. Saya minta maaf lah. Saya rasa saya amat kecewa lah. Orang minta nama. Sebab bagi UMNO lah sekarang ni. Sekarang ni kita bagilah pula pada UMNO untuk bersuara. Tingkah laku, tindak tanduk kamu kadang-kadang merosakkan parti. Adalah kawan-kawan tanya kenapa tidak suruh Datuk Lokman Adam balon. Saya kata tak. Itu kalau Datuk Lokman Adam dia balon terus-terus serang. Saya tak usahlah. Saya kata. Dan sekarang ni kita baru pulih.
Sekarang ni nak cederakan lagi. Lepas seorang buat perangai. Apa nak jadi ni? Kamu berada dalam kedudukan yang cukup okey. Paling-paling tidak pun pernah juga dapat jadi calon. Kita ni, yang peringkat akar umbi ni, yang pikul kamu bagai nak rak. Tiba-tiba kamu nak merosakkan parti. Tentulah kita akan terasa saya. Saya marah. Kalau kamu nak lawan presiden, tak ada masalah. Pukul le canang, musim pemilihan parti nanti, pergilah seluruh negara. Buatlah untuk bertanding. Ini tiba-tiba nak berdebat. Debat apa benda? Ini keadaan saya. Dalam keadaan begitu, saya Daman Huri Enda. Kita boleh belah lah dia tu. Saya tak mau sebut nama lah saya. Bagi saya tak sepatutnya kita mewujudkan suasana begitu. Semangat solidariti parti kena kukuh. Kita baru menang. Sudah ada cahaya di hujung terowong. UMNO boleh make a comeback. Poklah dia kata nak cari makan. Itu terpulanglah kamu nak cari makan bukan dengan parti. Bagi saya akan menentang habis-habisan siapa saja yang cari makan dengan parti, nak mengisi tembolok mereka dengan duit parti, saya akan lawan habis-habisan saya. Tapi yang saya marah, adanya unsur-unsur yang boleh dilihatkan sebagai pengkhianat parti. Kamu bertanding, kamu cakap nak jaga parti. Apa itu? Indah bahasanya, saya nak jaga parti. Saya tak mau jadi macam Osman Wok di Singapura. Siapa yang jadi Osman Wok di Singapura? UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Takkan itu pun kamu tak boleh faham. Tapi kamu mencari alasan kerana macam mana kamu balik sebelah sana. Kamu juga seperti orang sebelah sana. Lain yang tak ada, UMNO DAP. UMNO DAP. Hari ini, pilihan raya di Pelangai. Semua pengundi-pengundi bukan Melayu memberi 95% pada calon UMNO Barisan Nasional. Dan hari ini di Parlimen, ahli-ahli Parlimen DAP sendiri mempertahankan cadangan yang dibawa oleh Presiden Parti. Kamu sepatutnya rasa bangga. Dan sekarang ni masalah soal perkauman sudah pun mula terurai. Dan tak ada masalah. Tiba-tiba kamu nak wujudkan balik masalah. Kenapa? Kenapa begitu sikap kamu? Bagi saya lah, elok lah. Sebab itu saya tak nak sebut nama saudara. Sebab itu saya katakan elok lah. Orang kata, sesat di hujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Saya tahu, Presiden, tadi saya jumpa Presiden, dia kata, saya tak ada kisah, Mal. Tak apalah, dia kata. Saya kalau datang balik, tak ada masalah. Kita boleh, tak ada masalah. Dia kata, yang gata-gata nak berdebat apa hal? Saya bukan. Kalau nak cabar, dia kata, kenalah, saya kena pertahan. Apakah kamu tidak berbangga dengan seorang Presiden yang sanggup menghadapi cabaran? Saya kata, betul lah, kena fikir jugalah. Takkan nak jawab orang yang macam itu, saya kata. Tak kena saya, tak kena. Cukup tak kena. Ahli biasa nak challenge Presiden minta debat. Dia nak debat tu level dia kalau Presiden UMNO berdebat dengan Presiden PBM. Presiden UMNO berdebat dengan Presiden PAS. Itu baru sama level. Ataupun Presiden UMNO macam dulu, Datuk Seri Najib debat dengan Presiden Parti Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sama level. Takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti Keadilan nak berdebat dengan orang macam Datuk Abdullah Sani. Ataupun nak berdebat dengan Sani daripada Kuala Langat. Label jauh sangat, saudara. Aduh, saya jalanlah. Ataupun tiba-tiba minta Presiden PAS berdebat dengan kalau Menteri Besar tu besar lah pangkat saya. Ni berdebat dengan mana-mana ni penceramah agama. Boleh ke begitu? Ataupun Anthony Loke berdebat dengan Sapura. Boleh. Sapura pun sekurang-kurang dia ahli parlimen. Pun bagi saya tak ada label ni, tak kena lah. Nak cabar ni bercabarlah. Terus kena tepat. Sepatutnya kamu cabar Lokman Adam. Saya nak berdebat dengan Lokman Adam. Sama-sama label. Debatlah sangat kita nak dengar. Ini masalahnya kadang-kadang ialah rasa diri lebih hebat dari Presiden. Itu masalahnya. Kalau kamu rasa kamu lebih hebat, macam budak puak-puak yang ada sebelah sana tu, masuk gelanggang. UMNO sentiasa terbuka sifatnya. Akan ada pemusim pemilihan. Tak lama lagi, saudara. Saya ingat, itu kita dah buat setahun, 2 tahun lagi. Tahun lepas kita ada pemilihan parti, tahun ini, dan tahun lepas, 2 tahun lagi. Cari duit. Jalan satu negara. Cerita, saya tak bersetuju dengan Presiden, begini. Sebab itu saya sekarang lawan Presiden. Itu. Ini bagi saya kadang-kadang sikap macam walaun lah. Saya minta maaf lah saudara. Dalam keadaan begini, saya sepatutnya kita bercerita tentang tumpukan dan belanjawan, hidup rakyat.
Macam mana UMNO harus menyantuni tentang kehidupan rakyat. Macam mana poket rakyat perlu diisi. Perjuangan UMNO untuk rakyat. Bukan kamu nak bercakap soal kamu nak berdebat. Bukan kamu nak bercakap presiden tak kena, itu tak kena. Semua orang tak kena. Mana ada manusia dalam hidup ini yang bersikap mahfum. Dia maksum saudara. Tak ada orang. Jangan rasa diri itu hebat sangatlah. Saya minta maaf lah saudara. Malam ni agak kasar sikit bahasa saya. Saya cuba nak menjaga bicara saya agak sopan. Tapi kadang-kadang bila saya tengok video, sebab tadi saya jumpa dengan presiden, saya marah. Saya terpanggil untuk rasa marah apabila presiden kata, kenapa nak sahut cabaran? Tak payah nak jawab, tak payah layan pun. Nak layan apa? Siapa? Orang kata dalam bahasa kasarnya, lu siapa, babe? Itu sekarang ni, saudara. Jadi, kita tunggulah perbahasan besok di Dewan Rakyat. Itu lebih penting lagi, saudara. Sama-sama kita mengharapkan. Sebab hari ini, saya syukur, alhamdulillah, ahli-ahli Dewan nampak gayanya, boleh dikatakan, agak bolehlah saya bagi A hari ni. Semua membincangan, cerita pasal Palestin, satu nada, satu suara, cerita beras, cerita kehidupan rakyat. Saya harap besok akan ada lagi perjuangan rakyat. Sehinggalah menjelangnya ini hari belanjawan. Dan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kesempatan ini, saya mohon pertama-tama sekali lah, tolonglah kaji balik pendapatan mereka yang ada pencen tapi sekadar RM450. Kalau bekas tentera, bekas polis, kalau pencen mereka sekadar sampai RM700, apa yang boleh mereka lakukan? Saya mengharapkan agar dalam belanjawan kali ini ada kajian terhadap tentera, pasukan keselamatan, kaki tangan kerajaan yang bukanlah tinggi-tinggi melangit. Mereka orang biasa saja, saudara. Kalau dapat pencen sekadar RM450, RM500, apalah yang dapat dilakukan? Dan mereka perlu wang untuk sebulan balik ke hospital, untuk makan mereka. Ya, kadang-kadang dalam usia warga emas, saya minta lah agar Yang Amat Perdana Menteri, saya yakin Yang Amat Perdana Menteri juga mendengar bicara saya malam ini, sebab saya mengulas perkara-perkara sebegini. Saya haraplah agar Yang Amat tolonglah fikirkan untung nasib warga lebih-lebih lagi, bekas tentera, bekas polis dan pasukan keselamatan yang pencen mereka di bawah RM700. Kasihanilah rakyat, rakyat akan sayang pada kerajaan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.